Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diraihkan tuan-tuan, puan-puan, asnaf dan anak-anak yatim. Sebenarnya pihak pengurusan Masjid Al-Asma'ul Husna, pengurusi Tuan Haji Muhammad Saleh bin Suhul, yang dihormati Tuan Haji Muhammad Azri bin Mustafa, Business Development Manager, Maybank Region Johor Melaka, bersama dengan barisan pegawai mereka, Tuan Haji Azman bin Nordin, Ketua Kampung Teluk Sedang, Mukim Pulai. InsyaAllah tuan-tuan, dan juga Ustaz Muhammad Firdaus bin Abdul Hamid, penolong Amin Baitumal Daerah Johor Bahru, Majlis Agama Islam Negeri Johor. InsyaAllah hari ini kita meraihkan tuan-tuan, perempuan, asnaf, anak-anak, majlis berbuka puasa. Anjuran bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor, Yayasan Maghfirah, Sukarelawan Riadah Anak Johor, Maybank Region Johor Melaka, dan juga Masjid Al-Asma'ul Husna. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Haji Saleh bin Suhul, untuk memberikan sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini sempena program yang diadakan dan dianjurkan oleh dua bahagian, iaitu Baitul Mal Zakat Johor Bahru dan juga daripada pihak Maybank. Jadi dalam majlis ini kita akan menyampaikan sikit sumbangan daripada pihak MAIS, Baitul Mal, dan juga saguati duit raya kepada anak-anak yatim yang akan disampaikan sebentar lagi. Jadi saya rasa saya terus serahkan majlis ini kepada Ustaz Firdaus untuk meneruskan majlis, insyaAllah. Silakan. Baik, terima kasih Tuan Pengerusi. Jadi acara kita bagi tazkirah sikit, kemudian kita akan beri penyampaian sumbangan hamper dan juga kepada anak yatim. Jadi kita terus kepada acara kita, iaitu kita buat tazkirah sedikit berkaitan dengan Ramadan. Bagaimana Ramadan ni kita nak perform. Sekarang dah kita setengah bulan Ramadan, betul? Setengah bulan Ramadan. Jadi mula-mula tu kita semangat. 1-2 hari ni semangatnya lain macam. Tapi bila dah sampai pertengahan, dah sampai akhir tu macam mana? So macam mana kita, kalau kita nak istiqamah, kita nak sampai ke penghujung ni supaya kita dapat Ramadan yang paling mencekap, mubarak ni tu. Okey Ustaz, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Ramdan, yang dihormati pengurusi Masjid Al-Asma'ul Husna, Bandar Udang Utama Tuan Haji Saleh bin Suhul, yang dihormati Tuan Haji Muhammad Azri bin Mustafa, Business Development Manager Maybank Region Johor Melaka, dan staf-staf Maybank, yang dihormati Tuan Haji Azman bin Nordin, Ketua Kampung Teluk Sedang, Mukim Pulai, yang dihormati tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang saya sayangi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah merezekikan kita untuk kita berada di dalam bulan Ramadan. Allah memberikan kita kesempatan, Allah memberikan kita kekuatan untuk kita berada di dalam bulan Ramadan. Bila mana kita sebut tentang rezeki ni, kadang-kadang orang ramai ingat rezeki itu datang dalam bentuk gaji, rezeki itu datang dalam bentuk orang belanja makan, rezeki itu datang dalam bentuk dapat bantuan. Namun dalam satu skop yang paling besar yang kita kadang-kadang lupa, itu adalah rezeki bolehnya kita melakukan amal ibadah, bolehnya kita datang hadir duduk dalam rumah Allah.
Ini adalah rezeki yang cukup besar yang kadang-kadang kita lupa. Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi ajarkan kepada para sahabat, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, ya Tuhanku, kau cenderungkanlah aku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Wa hubbal masakin, dan menyintai kasih dan sayang kepada orang-orang yang miskin. Kita minta doa kepada Allah supaya benda yang baik, perkara yang baik, kita ada hati. Kita ini diberi ruang di hati kita untuk nak lakukan perbuatan baik tersebut. Kadang-kadang bukan apa, kadang-kadang kita ni, kita rasa sesuatu itu perbuatan baik. Kadang-kadang kita naik kereta, Tuan Haji naik kereta, nak pergi, contoh nak pergi surau atau nak pergi masjid, kita nampak orang jalan kaki, kita rasa hati kita nak tumpang kan? Rasa hati nak tumpang kan? Tapi bila mana dah dekat, nak tumpang ke tak nak tumpang? Nak tumpang ke tak nak tumpang? Bila mana dah berlalu orang tu, kita dah sampai dekat masjid, kita rasakan, alangkah baiknya kalau kita dapat tumpangkan orang tadi. Kita minta doa kepada Allah supaya benda yang baik, perkara yang baik, hati kita dekat nak melakukan perbuatan baik tersebut. Sebab tu dalam doa yang selalu kita bacakan, yang selalu saya yakin dan percaya tuan-tuan baca dan amalkan, Allah nyatakan di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Wahai Tuhan kami, jangan engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada hati-hati kami. Kita tahu tuan-tuan, kadang-kadang benda itu kita buat dapat pahala, terutama dalam bulan Ramadan. Hari ini kita buat puasa berapa Ramadan hari ini? Berapa Ramadan? Tuan-tuan, berapa hari lagi hari raya? 16 hari lagi hari raya. Itu pun kalau lah mak bulan bagi anak bulan keluar, kita boleh beraya awal. Namun tuan-tuan, bila mana Allah rezekikan kita untuk berada di dalam bulan Ramadan, maknanya Allah berikan kebaikan kepada kita untuk kita melakukan semua amalan soleh di dalam bulan Ramadan. Kerana kebaikan yang kita lakukan, perkara sunat yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, Allah akan bagi pahala seperti mana buat benda yang wajib. Kalau kita buat benda yang wajib dalam bulan Ramadan, Allah akan melipatkan beberapa kali lipat. Tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin sekalian, bila mana kita sebut Ramadan, kita ni ada majlis penyampaian daripada Maybank dan pihak Majlis Agama Muslim. Mungkin saya tak ambil masa yang lama lah tuan-tuan. Nabi SAW dalam satu, bila mana baginda Nabi mengajak sahabat-sahabat sezaman baginda tentang kewajipan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ianya datang di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah nyatakan, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Maknanya puasa ini ditujukan kepada siapa? Kepada kitalah orang-orang yang beriman kepada apa yang telah Allah turunkan. Kutiba alaikumus siyam, dituntut kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana dituntut umat-umat terdahulu daripada kamu. Rupanya puasa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini bukan hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya umat-umat dulu pun puasa juga. Kalau kita baca sirah, bagaimana umat-umat terdahulu puasa? Umat-umat terdahulu puasa, ada yang kaedah puasanya hari ini puasa, esok tidak, lusa puasa, tulat tak, maknanya puasa dia selang-selang hari. Ada yang puasa umat terdahulu tu bagaimana? Sebulan mesti 3 kali untuk berpuasa. Namun kita ini dihadiahkan oleh Allah berpuasa di dalam bulan Ramadan. Cumanya apa? Ada orang tanya dengan saya, Tuan Haji, ada orang tanya saya, Tuan Haji, Ustaz cerita, kalau hari ni puasa, esok tidak, lusa puasa, tulat tak, macam mana Ustaz di hari raya? Tuan-tuan dia sibuk tanya hari raya je kan. Tadi saya pukul 3 petang tadi saya dekat bazar MPPG Pasir Gudang. Tengok meriah lah. Mungkin orang nak kodok 2 tahun, tak apa, hari raya kan meriah lah. Saya ni kalau pegang mikrofon ni, kau tak dicuit. Saya ingat lama saya bercakap ni. Yelah dah 2 tahun tak berceramah kan. Masing-masing pun duduk rumah.
Maknanya apa? Maknanya ada orang yang sibuk macam mana nak berhari raya. Namun Allah berikan kita kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bagaimana? Puasa kita di dalam bulan Ramadan. Dan Allah sebutkan di dalam akhir ayat tersebut, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan nanti bila kamu berpuasa, kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bila mana Allah datangkan perintah itu kepada orang yang beriman, dan Allah akhirkan ayat tersebut kepada orang-orang yang bertakwa. Menunjukkan apa? Madrasah Ramadan, sekolah Ramadan, sesi Ramadan yang kita lalui ini memastikan kita di akhir Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang saya hormati sekalian. Bila mana kita tadi ditanya oleh saudara pengacara, bagaimana kita nak istiqamah di dalam bulan Ramadan? Apakah perkara yang membolehkan kita ni nak lakukan suatu amal ibadah tu secara konsisten ataupun istiqamah? Saya baca sebuah buku yang bertajuk Ad-Da' wad-Dawa. Ad-Da' wad-Dawa, yang bertajuk Penawar dan Racun. Penawar dan Racun. Ulama ini menuliskan 4 perkara yang menyebabkan seseorang itu tidak konsisten di dalam melakukan amal ibadah. 4 perkara ini kalau ada pada seseorang itu sukar untuk melakukan amal ibadah. Yang pertama adalah disebabkan hati yang telah menjadi hitam. Tuan-tuan, orang yang hati yang telah menjadi hitam ni tuan-tuan, yang terlibat dengan perkara-perkara maksiat dan dosa, dia akan sukar nak dekat dengan benda-benda yang baik. Sukar nak dekat dengan benda-benda yang baik. Sebab tu Allah nyatakan di Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan sesekali tidak, telah dihitamkan hati mereka disebabkan dosa yang pernah mereka lakukan. Dosa yang mereka lakukan, dosa yang seseorang itu lakukan, menyebabkan hati menjadi hitam. Begitu sabda baginda Nabi SAW, iza aznaba abdan nuqtati sauda, bila mana anak Adam itu melakukan perbuatan dosa, nuqtati sauda, akan dititikkan hati anak Adam itu satu titik hitam. Makna makin banyak titik hitam, makin banyaklah dosa yang dia lakukan, semakin banyaklah titik hitam itu bersarang dalam hati. Imam Ghazali, tuan-tuan, dia membayangkan hati manusia ni bagaimana? Hati manusia ni seperti keluk kaca ataupun cawan. Saya nak tanya ibu-ibu yang kat belakang sana kan, hari ni nampaknya ibu-ibu cuti lah memasak, betul? Cuti tak memasak hari ni? Ke nanti balik kena masak juga? Nampaknya hari ni cuti memasak. Saya tanya ibu-ibu kan, kalau kita ni pinggan yang mahal-mahal tu, kita guna masa bila? Pinggan mahal-mahal tu, kita beli yang jenis dekat air hitam, yang bentir kan, kita guna masa bila? Masa marhaban, hari raya nanti. Sama tak pinggan yang kita guna, yang mahal-mahal kita guna ni setahun sekali ataupun setahun 2 kali, dengan pinggan mangkuk yang kita guna tiap hari? Sudah pasti tak sama. Barangkali pinggan mangkuk yang kita guna hari-hari tu kita ambil, kita tak bilas. Tapi pinggan mangkuk yang kita guna setahun sekali, walaupun kita simpan dalam almari, walaupun kita simpan dalam robot, sudah pasti dia akan berdebu. Sebab tu, bila mana hati ini, Imam Ghazali katakan, bila mana hati itu dah berselaput dengan titik hitam, dia sukar untuk dekat dengan perbuatan yang baik. Sebab tu antara perkara yang paling mudah untuk kita dekat dengan perbuatan yang baik, bagi menghilangkan titik hitam pada hati ini apa? Adalah dengan memperbanyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tuan-tuan, istighfar ni tuan-tuan, dia bukan perkara yang biasa-biasa. Saya nak kongsikan tentang kelebihan istighfar. Saya ni kerja kat Baitul Mal, Tuan Haji. Ramailah orang datang jumpa ustaz, kan? Kita ni kerja dengan asnaf. Ramailah orang datang jumpa ustaz. Macam mana petua nak jadi kaya, kan? Macam mana petua nak jadi kaya? Petua ni asal perkataan dia dari mana, tuan-tuan? Petua ni asal perkataan dia daripada fatwa. Fatwa orang Melayu kan sebut, banyak rajin sangat sebut, jadi petua. Jadi tuan-tuan, orang ramai tanya, macam mana petua nak jadi kaya?
Tuan-tuan, bila mana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, apakah perkara yang boleh memperbanyakkan harta, memperbanyakkan anak pinak? Kata Allah di dalam Al-Quran, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hendaklah kamu bermohon ampun kepada Allah, kerana Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan menghantar kepada kamu awan hujan. Wa yumditkum bi amwal wa banin. Dan Allah akan memperbanyakkan harta kamu dan memperbanyakkan anak pinak kamu. Tuan-tuan, Allah ceritakan tentang istighfar ni, tuan-tuan. Bila mana kamu beristighfar, Allah akan menghantar kamu hujan supaya tanaman boleh menjadi subur. Wa yumditkum bi amwal wa banin. Allah akan menggandakan harta kamu. Allah akan menggandakan anak pinak kamu. Tuan-tuan, saya nak cerita, tuan-tuan. Hari tu saya cerita tak tentang pengalaman saya tentang istighfar? Tak cerita kan? Ada juga kat Senibung tu. Tuan-tuan, saya, tuan-tuan, bila mana balik daripada Mesir, tuan-tuan, saya ni tak ada kerja. Balik Mesir, Haji, tak ada kerja lah, duduk nganggur 6 bulan. Bila mana duduk nganggur tu, tuan-tuan, saya ni kerja dekat satu pusat rawatan Islam. Pusat rawatan Islam ni, tuan-tuan, kerja dia apa, tuan-tuan? Kerja dia bercakap dengan jin je lah hari. Maknanya orang datang ngaruh kan, kena istiria, orang datang ngaruh, kita baca ayat Quran, dia bercakap, kita bercakap. Sampai ke macam tahun setengah lah saya bekerja bercakap dengan jin ni. Sampai saya cakap, sampai bila nak kerja cakap dengan jin ni? Balik letak tangan atas dahi, fikir sampai bila nak bercakap kerja dengan jin ni. Lalu saya dengar satu ceramah, dia ceritakan tentang kelebihan istighfar. Dia ceritakan tentang kelebihan istighfar. Dan saya yakin, tuan-tuan, sebab istighfar ni Allah sini sebut di dalam Al-Quran, dapat memperbanyakkan harta kamu, dapat memperbanyakkan anak pinak kamu. Saya amalkan istighfar. Sehingga apa, tuan-tuan, saya ditawarkan untuk menjadi cikgu dekat sekolah Senibung, tuan-tuan. Cikgu sekolah Senibung ni, tuan-tuan, cikgu dia ada 20, murid dia ada 35. Sekolah kurang murid, memang sikit lah. Saya ngajar matematik 3 orang je. Memang pergi sekolah dengan penuh ceria. Murid 3 orang je, tuan-tuan. Dia memang tak ada rensing-rensing lah. Jadi saya kerja. Tapi kerja ketika itu guru sambilan. Mana cikgu bersalin je, saya ganti. Patang cikgu bersalin je, saya masuk. Itu je lah. Lepas tu saya amalkan lagi istighfar. Sehingga saya ini ditawarkan untuk bekerja sebagai pensyarah dekat college community. Saya amalkan lagi istighfar. Sebab kerja pensyarah tu sementara juga. Saya ditawarkan untuk pensyarah dekat IKBN. Sehingga saya amalkan lagi istighfar. Saya ditawarkan untuk guru tetap. Tetapi dia hantarnya kat mana, Tuan Haji? Dia hantarnya dekat Miri, Sarawak sana. Dia punya institut perguruan dekat Miri, Sarawak. Subhanallah. Saya telefon mak saya, mak, Miri mak. Mak saya cakap apa? Daus, engkau ni dulu belajar kat Mesir lama, jauh dengan mak. Carilah kerja yang dekat-dekat. Tuan-tuan, saya telefon KPM, tuan-tuan, saya cakap, boleh tak kalau saya tolak jadi cikgu ni? KPM cakap, boleh lah tolak, mohon lagi tahun depan. Tuan-tuan, bila mana saya mohon lagi bila mana saya tolak untuk jadi cikgu, tuan-tuan, saya ditawarkan untuk kerja dekat Majlis Agama Islam Johor, tuan-tuan, subhanallah. Dan saya merasakan apa, tuan-tuan? Di situ adanya kelebihan istighfar. Saya nak ajak diri saya, tuan-tuan, dan diri tuan-tuan untuk kita memperbanyakkan dan mengamalkan istighfar. Tuan-tuan, mungkin cerita yang terakhir, tuan-tuan. Imam Ahmad Ibn Hanbal, tuan-tuan, saya nak cerita tentang kelebihan istighfar. Saya nak ceritakan bahawa Imam Ahmad Ibn Hanbal pada satu hari, dia ini digerakkan hati dia untuk pergi dekat sebuah kampung. Dia pergi dekat sebuah kampung tu. Bila mana dia sampai kat sebuah kampung tu, dia bermusafir daripada rumah dia dekat sebuah kampung tu. Dia sampai ketika mana nak masuk waktu solat Isyak. Bila mana sampai solat Isyak dia sampai solat Isyak, dia habis solat Isyak dan dia tak tahu nak pergi mana. Dan EJK masjid, bila mana dia lepak dekat masjid tu, EJK masjid minta dia keluar daripada masjid. Rupanya, tuan-tuan, EJK masjid minta keluar daripada masjid ni bukan zaman kita je. Saya masjid ni saya yakin percayalah. Maknanya pengerusi kita tengok kan, maknanya masjid ni memang meraihkan tetamu lah dengan program kita pada hari ni. Zaman Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal tak tahu nak pergi mana, sehingga EJK masjid minta keluar daripada masjid. Imam Ahmad bin Hanbal ni, tuan-tuan, dia tak tahu nak pergi mana. Dia duduk dekat luar pintu masjid. Sehingga dia jumpa dengan seorang penjual roti. Penjual roti ni ramah, tuan-tuan.
Bukan zaman tu, zaman hari ni orang jual roti ni ramah. Jual roti, orang jual aiskrim ni memang ramah. Bila mana ramah dia tanya, tuan hamba ni bukan orang sini ni. Mesti tuan hamba tadi nak menginap kat masjid, AJK masjid minta keluar kan. Yang AJK masjid kat sini memang macam tu. Bukan masjid kat sini tuan-tuan. Masjid zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal ni bila mana berbual penjual roti ni, dia ajak Imam Ahmad bin Hanbal untuk ikut dia balik. Tak apalah tuan hamba malam ni tak ada tempat menginap, malam ni tidurlah dekat rumah hamba. Sepanjang perjalanan Imam Ahmad bin Hanbal ikut penjual roti ni tuan-tuan, penjual roti ni mulut dia kumak-kamek. Dan Imam Ahmad bin Hanbal tak tanya apa. Bila sampai dekat rumah, Imam Ahmad bin Hanbal tanya, "Wahai tuan hamba, wahai penjual roti, apakah yang kau baca sepanjang perjalanan ni tadi?" Lalu penjual roti ni sebutkan, "Aku ni mengamalkan istighfar kerana Allah berkata orang yang mengamalkan istighfar Allah akan memustajabkan doanya." Lalu Imam Ahmad bin Hanbal cakap, "Adakah Allah telah memustajabkan semua doa tuan hamba?" Lalu penjual roti cakap, "Allah telah memustajabkan semua doa saya kecuali satu." Lalu Imam Ahmad bin Hanbal tanya, Wahai penjual roti, apakah doa yang Allah masih lagi tidak mustajabkan?" Apa jawab penjual roti tu? Penjual roti tu jawab, "Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Tuan-tuan, subhanallah. Tuan-tuan, kononnya berkenan nak ajak Ustaz Kazim makan kan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh amalkan istighfar daripada sekarang. Manalah tahu tuan-tuan betul kan Ustaz Kazim tu kereta dia pancit ke depan rumah kan mustajab. Disebabkan apa? Disebabkan istighfar. Dan istighfar ni banyak tuan-tuan. Tuan-tuan, saya sendiri pernah merasai pengalaman tersebut. Dan saya ajak tuan-tuan beristighfar. Dan istighfar ni bukan menunjukkan kita ni seorang yang banyak dosa tuan-tuan. Sebenarnya istighfar itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin sekalian, berbalik kepada soalan yang ditanyakan oleh pengacara tadi. Bila mana Ramadan ni tuan-tuan, antara perkara yang kita boleh lakukan, hendaklah kita memperbanyakkan amalan kita untuk kita bawa amalan kita ini bertemu kepada Allah. Allah nyatakan, "Man qama Ramadan, man shama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita gigih menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan kepada Allah, dengan amalan-amalan kebaikan yang Allah janjikan, dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Mudah-mudahan apa tuan-tuan? Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan Ramadan kali ini, kita yakin dan percaya mudah-mudahan Ramadan kali ini kita dapat lakukan yang terbaik. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini memberikan kebaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Ramadan pada kali ini memberikan kesejahteraan. Dan mudah-mudahan Ramadan pada kali ini menyebabkan di hari akhirat Allah ambil kita dekat pada mahsyar, Allah masukkan kita bersama orang-orang yang soleh. Untuk yang terakhirnya tuan-tuan, terima kasih di atas segala perhatian. Terima kasih kepada pihak-pihak yang bersama-sama dalam program kita pada hari ini. Walaupun program kita nampak santai, mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada hari ini menyebabkan di hari akhirat Allah ambil kita di padang mahsyar, Allah masukkan kita bersama orang-orang yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allahumma amin. Dan untuk akhir, terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Daus atas tazkirah yang pendek tapi cakap menyusup ke kalbu. Dan saya nak tambah sikit boleh Ustaz? Saya nak tambah sikit yang mana tadi Ustaz ada sebut di pada mahsyar nanti akan diangkat amalan kita, diambil amalan kita. Yang mana Nabi SAW pun ada juga maklumkan kepada para sahabat. Ada sahabat yang tanya, "Wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti macam mana? Apa yang boleh membantu kita?" Tapi Nabi SAW menjawab, "Kat pada mahsyar nanti tidak ada siapa-siapa yang menzalimi dirimu sendiri." Maksudnya nafsi-nafsi lah. Engkau, aku, lepas tu. Tapi apa amalannya? Sebab Nabi SAW beritahu ada 99 buah buku catatan amalan yang akan dibentang di hadapan kita. Dan Allah Ta'ala suruh kita pilih mana satu amalan yang kita nak bawa. Itu ada. Tapi orang yang disuruh pilih tu dia tak nak pilih. Dia kata, boleh ke pilih? Tak boleh. Dia tak nak pilih. Padahal dia bagi keistimewaan. Maka Nabi kata, maka nanti akan datang padamu di hadapanmu satu kitab amalan, itulah yang bawa mu ke syurga.
InsyaAllah lah, dengan adanya kita pada hari ini, majlis kita pada hari ini, usahalah kita-kita yang ada pada hari ini untuk meraihkan anak-anak yatim, asnaf. Usaha-usaha ni lah yang mungkin akan bawa kita ke syurga. Dan usaha tuan-tuan perempuan yang hadir ni pun jugalah yang mungkin mengangkat tuan-tuan ke syurga. Selangkah tuan-tuan ke masjid, insya-Allah ada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanpa dengan masa Ustaz, kita teruskan ke acara seterusnya. Yang payah ke? Saya mempersilakan Tuan Haji Azri dari Maybank Region Johor Melaka untuk memberikan sepatah dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Tuan Haji Saleh selaku pengurusi dan besar AJK Masjid Al-Husna, Tuan Haji Nordin, Tuan Haji Azman bin Nordin, Ketua Kampung, dan juga Ustaz Firdaus daripada Batu Mar dan pegawainya, ibu-ibu dan bapa-bapa yang saya kasihi, anak-anak dan juga anak-anak yang turut sama pada petang ini. InsyaAllah sebelum kita teruskan acara, ingin saya sampaikan salam daripada pihak pengurusan Maybank Islamic Banking. Saya merupakan wakil daripada Maybank Johor Melaka, kawasan selatan. Walau bagaimanapun, anjuran majlis pada hari ini adalah daripada sumbangan Maybank Islamic Head Office, ibu pejabat kami. Tahun lepas saya berada di sini bagi menganjurkan majlis korban. Di samping dapat juga kita menyumbang daging-daging kepada pihak asnaf bagi Aidil Adha. Tahun ni untuk menyambut Aidil Fitri, kita ada sedikit sumbangan kepada pihak masjid, dan juga majlis terakhirkan berbuka puasa untuk anak-anak di kawasan ini. Dan juga kita ada sedikit sumbangan duit hari raya kepada kanak-kanak yang bawah 18. Kanak-kanak yang bawah 40 mungkin tak ada, lain kali insyaAllah, ya. Tapi insyaAllah lain kali kita akan anjurkan, kita minta Maybank Islamic bagi sumbangan kepada kanak-kanak yang bawah 40 tahun, kan. Pasal Dewan pun nak beraya juga. Ustaz bagi tahu saya tadi, hari ni kita berpuasa ke hari yang ke-14. Saya tak pernah kira hari berapa saya puasa. Saya tahu buka sahur puasa, buka puasa sahur, itu je saya tahu. Dah hari yang ke-14 dah. Saya ingat hari yang ke-28. Rupanya hari yang ke-14. Nak raya pasal dah 2 tahun tak balik raya. Dan banyak, salah satu saya nak share hari ni, nak kongsikan pengalaman saya bekerjasama dengan masjid ni. Kongsi Tuan Haji Saleh berbelah-belah tahun tak pernah jumpa, padahal sama-sama pernah kerja. Jadi bila korban je, rupanya ada bukan saja acara korban, tapi ada juga acara jejak kasih. Jadi hari ni pun nampak-nampaknya macam ada jejak kasih lagi ni, kan? Pasal saya masih ada 3 kali kekosongan, insyaAllah. Itu kebijaksanaan kasih. Okey, saya tak nak cakap panjang-panjang sebab saya tak pandai berceramah. Tapi bila duduk pegang mikrofon, rasa macam Ustaz Kazim Alias pula. Jadi saya nak merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Haji Saleh, pada Tuan Haji Azman, yang banyak membantu menganjurkan ini, kita dan Batu Mal, Ustaz Firdaus, yang banyak dapat sama-sama meraihkanlah hari ini, kan. Majlis ini mudah-mudahan, saya berdoa pada hari ini, niat saya satu jadi, sebab hari ini saya punya skup anak-anak yatim ataupun anak-anak asnaf ataupun anak-anak yang berada di hadapan saya ini. Doa saya satu je, supaya anak-anak ini semua berjaya mencapai cita-cita dan menjadi tahfiz. Itu je lah. Sebab sekarang ni kalau boleh kita nak peguam-peguam yang tahfiz Al-Quran. Kita nak doktor-doktor yang hafiz Al-Quran. Kita nak pegawai bank yang hafiz Al-Quran. Kita nak pengurus bank yang hafiz Al-Quran. Bukan macam saya, pengurus bank tapi waktu duha pun kelang kabut. Jadi mudah-mudahan insyaAllah kita sama-sama doakan, mudah-mudahan anak-anak kita semua ni tahfiz, kerana mereka akan membawa Islam ke arah yang sangat-sangat cemerlang. Mudah-mudahan kita doakan sama, semua kita pada hari ini jika di rumah dapat rahmat dan keberkatan. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya sebarang tersilap, terkasar bahasa,
Saya juga mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Sepatutnya hari ini ada bos besar saya dari KL ingin turut serta sebab dia pun orang Johor Bahru, nak balik Johor Bahru. Tapi dia terima musibah. Yalah, sekarang ni banyak COVID dah macam flu je sekarang ni kan. Baru 2 hari. So mudah-mudahan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Saleh dan Menetik Pak Saleh JK. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Azri atas ucapan sedikit semangat untuk anak-anak kita ni. Saya tengok semua ni baru 12 rasa dia kan. Baru 12 tahun. Perjalanan masih panjang lagi. Okey. Jadi kita teruskan ke acara seterusnya. InsyaAllah saya mempersilakan Ustaz Firdaus diiringi dengan Tuan Haji Muhammad Azri, Ketua Kampung Haji Azman, untuk sama-sama kita beri sumbangan hamper kepada asnaf fakir miskin dan juga daripada MyBank kepada anak-anak yatim. Kita persilakanlah untuk ambil tempat dulu. Okey, sumbangan pertama dari pihak Majlis Agama Islam Negeri Johor dipersilakan Puan Kasum binti Pawiro. Boleh berjalan tak? Kita ke sana. Tak apa ni. Boleh. Tak apa dah. Dipersilakan Puan Rahmah binti Jumat. Ada ramai lagi kat sana je lah. Tak apa je. Dah cerai ya. Puan Ruziah binti Jantan. Puan Ruziah binti Jantan. Puan Kalulah Kulahu binti Paiman. Puan Kulahu binti Paiman, diikuti Puan Nuriah binti Jaafar. Diikuti Puan Rohana binti Abdullah. Diikuti Puan Nur Mazni binti Mazlan. Diikuti Puan Azlina binti Hamis. Diikuti Cik Muhammad Said bin Harun. Diikuti Puan Haslinda binti Hamid. Maaf, diikuti Puan Roziah binti Rahim.
Puan Ruziah. Ya. Mazni binti Mazlan. Okey, diikuti dengan acara berikutnya. Diikuti acara berikutnya penyampaian daripada pihak Maybank Region Johor Melaka kepada anak-anak yatim. Cik, depan ni lah. Depan sini aja tahu lagi. Okey, dipersilakan adik anak-anak Nur Najiha. Maksud sumbangan ni daripada Maybank dan juga pihak Masjid Al-Asmaul Husna. Dipersilakan Nur Najiha Alia binti Edi Abdullah. Diikuti Muhammad Arash Haikal. Okey. Diikuti Nurul Syahada Sofia. Diikuti Nur Ilyas binti Edi Syaiho. Jadi ada dua adik-adik, ada dua sumbangan dari Maybank dan juga daripada pihak masjid. Diikuti adik Ahmad Faris Aryan. Diikuti adik Muhammad Razif. Salamin, adik bisa bagi. Tengok depan ni depan. Diikuti adik Zifa Dabatul Aish. Ada. Diikuti Muhammad Haris. Adik Muhammad Firdaus Mirah. Adik sini. Terus kat saya, terus Akil Sufyan. Masih ambil dari tu lagi. Sini. Adik, Allah. Kamu jangan makan sekarang Pegang betul. Adik Muhammad Akid bin Suhaimi. Muhammad Zarul bin Suhaimi. Muhammad Alif Alia Maisara. Muhammad Afiq Danish bin Amar Aswan. Ariana Dalisha. Aisyah Akila. Putri Nur Natasha. Kamaru Sazli. Kamaru Syafiq. Nur Najlan Dafina. Zahirah Muhammad Tahir. Muhammad Firdaus Mirah. Muhammad Muhaimin. Nur Mikalia. Muhammad Aiman Firdaus. Zairan Syafinas. Nazatul Natalia. Muhammad Amirul. Alfira Maisara. Daniel Afif. Zulhairi. Muhammad Nur Aiman. Nur Erifa Natasha. Muhammad Firman. Nur Irina Natasha. Nur Erika Natasha. Nur Erika Natasha. Akil Sufyan. Putri Zaris Sofia. Muhammad Khairul Luqman Hakim. Jalan deh, okey jalan. Jalan tak padu ni. Alhamdulillah sempurna sudah majlis kita pada petang ini. Saya sebagai pengacara pada petang ini menjemput adik-adik lah, anak-adik anak yatim kita untuk bergambar bersama pihak pengusaha masjid, Majlis Agama Islam
Okey, sebentar. Okey, sumbangan sedikit daripada pihak Maybank Region Johor Melaka kepada pengurusi Masjid Al-Asma'ul Husna, Tuan Haji Salim bin Sohor. Silakan. Sumbangan kedua daripada pihak Maybank juga kepada Ketua Kampung Teluk Serdang, Tuan Haji Azman. Macam awak ni. Baik, saya sebagai pengurusi majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor, Maybank Region Johor Melaka, pengurusi Masjid Masjid Al-Asma'ul Husna, Yayasan Mahfirah Johor dan juga Sukarelawan Riadah Johor. Jadi untuk menutupi majlis, saya mempersilakan anak-anak kita untuk berada di hadapan. Kampung mana selfie? Dipersilakan pengurusi KRT Melana Indah untuk menerima sedikit cenderati daripada Ketua Kampung Teluk Serdang, Tuan Haji Azman. Kita ada. Okey. Nak saya senyum. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak tuan-tuan. Jadi kita minta adik-adik kita untuk beratur ambil gambar, boleh? Kita ada lagi 1 minit. 1 minit. Kemudian kita akan rehat, kita akan selang solat maghrib dalam 20 minit untuk sesuai dengan kita makan buka puasa. Kalau tadi kita macam ni je. Okey, cantik kita tu. Boleh bangun. Okey, kita bangun. Jadi yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang datang daripada saya. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka puasa 7.35, kita akan solat maghrib. Terima kasih.